Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Virus COVID-19 telah menular di seluruh dunia termasuk negara kita, Malaysia. Virus ini telah menutup pelbagai peluang pekerjaan di seluruh Malaysia. Pelbagai masalah yang dihadapi oleh rakyat dan telah menjejaskan kehidupan seharian. Peningkatan kes yang telah meningkat sebanyak 2,414 kes menyebabkan kes keseluruhan 2.7 juta kes. Jumlah kes sembuh ialah sebanyak 2.6 juta. Jumlah kematian masih meningkat dan telah mencatat keseluruhan 30,999 kes. Kita juga digalakkan untuk tidak berkumpul dalam kumpulan yang ramai bagi mengelakkan penularan virus ini. Rakyat juga diminta untuk mengamalkan penjarakan sosial dan pakai pelitup muka ketika keluar rumah. Rakyat diminta untuk duduk di rumah sahaja jika tiada urusan penting. Seterusnya, Majlis Persaraan Puan Rosnah telah dilaksanakan pada minggu lepas. Puan Rosnah binti Abdullah yang lahir pada 4 November 1965 di Melaka Tengah. Melaka menamatkan perjalanan beliau sebagai seorang guru di SMK JR pada tahun 2020. Beliau bersekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Tengku Mahmud I, iaitu di Keluang, Johor. Kemudian menyambung pendidikan beliau di Sekolah Tinggi Keluang, Johor. Pada tahun 1984 beliau menyambung pengajian beliau di UiTM Shah Alam. Pada tahun 1985 beliau menduduki kursus perguruan lepasan diploma di Maktab Perguruan Tuanku Bainu, Pulau Pinang. Pada 2003 beliau menyambung pengajian sebagai Bachelor Science dengan pendidikan di UPM Serdang, Selangor sehingga 2006. Pengalaman sebagai seorang pendidik bermula di SMK Taman Melawati Gombak, Selangor dan berakhir di SMK Jalan Beko, Kajang, Selangor. Kita akan melihat rakaman majlis persaraan beliau dengan bantuan pengetahuan kita pada minggu lepas. Aiman yang telah hadir ke majlis tersebut. Aiman. Terima kasih Syafiq. Kini saya berada di majlis persaraan beliau dan dapat menunggual seorang daripada pelajarnya di SMK Jalan Aku. Macam mana perasaan anda ketika dapat tahu bahawa Cikgu Rosnah akan berpindah? Saya rasa sangat sedih kerana beliau terpaksa meninggalkan kami. Beliau merupakan saya 3 angka untuk subjek sains. Beliau bukan sahaja mengajar saya untuk subjek sains, malah untuk menjadi murid yang lebih baik. Dari mana hendak ke mana, tinggi hukum dari padi. Tahun mana, bulan mana, harap dapat kita berjumpa lagi. Kita semua sedih atas persaraan beliau. Batang selasi permainan budak, berdaun sehelai dimakan kuda. Bercerai kasih ditalak tidak, 1000 tahun kembali jua. Sekian itu sahaja, kembali kepada studio. Terima kasih Aiman. Jadi itulah situasi di majlis persaraan beliau. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Rosnah atas perkhidmatan beliau di sekolah ini. Datang dengan harapan, pulang dengan kejayaan. Begitu juga dengan Cikgu Rosnah yang pulang dengan senyuman. Secara langsung. Baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nampaknya secara langsung sedang mengalami masalah. Saya Haikal kini akan teruskan berita ini. Pada minggu lepas, Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Riko telah menghantar satu pasukan bagi menyertai pertandingan cerita pendek peringkat negeri. Mereka telah berjaya menjuarai pertandingan tersebut dengan karya mereka. Kini kami akan siarkan karya mereka bagi mengakhiri berita ini. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Wabak ini memerlukan tindakan drastik diambil bagi memulihkan keadaan secepat mungkin. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ahmad Danish bin Ahmad Faizal dari TV PSS Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Leko. Kisahnya bermula pada tahun 2019 di mana Tuhan menurunkan makhluknya yang diberi nama oleh manusia iaitu COVID-19. Manusia mengalami pelbagai perubahan dari segi pemakaian dan kehidupan, terutamanya dari segi pembelajaran sekolah pada tahun tersebut. Ini sebahagian dari kisah pada tahun tersebut. Assalamualaikum kelas, apa khabar? Kau baik? Seperti yang kamu tahu, markah periksa kamu saya dah tanda dah. Dan saya dah berikan dah pun kepada kamu. Duka ceritanya, markah yang keluar tu tak sama macam cikgu harapkan. Patutnya kelas awak ni kelas yang cemerlang. Markah pun tinggi. Tetapi masih ada 4 orang yang gagal. Jadi cikgu nak jumpa dengan 4 orang ni. Cikgu sebenarnya tak faham apa dan kenapa punca awak dapat markah stroke macam ni. Adakah sebab tak cukup masa? Ataupun pembelajaran PDPR ni kurang selesa? Cuba ceritakan kepada cikgu. Tak ada siapa nak cerita? Farina, awak ni sekejap ada, sekejap tak ada dalam kelas. Cuba cerita dengan cikgu. Saya minta maaf atas markah peperiksaan saya. Jujur saya cakap, pembelajaran di rumah memang susah. Saya perlu berkongsi telefon bersama adik saya. Jadi saya susah hari ke kelas sebab perlu bergilir-gilir menggunakan telefon. Dan saya juga bukan dari keluarga yang berduit. Saya harap cikgu faham. Baiklah Farina, kalau begitu selepas ni saya akan rekodkan video pengajaran saya untuk awak dan juga untuk rakan-rakan yang mempunyai masalah seperti awak. Farina, saya nak ingatkan awak, ada sesuatu pepatah mengatakan, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Saya harap selepas ni tiada lagi alasan seperti ini. Baik cikgu, terima kasih kerana memahami masalah saya. Sama-sama Farina, itulah tugas saya sebagai pembimbing awak. Maaf cikgu, saya menyampuk. Ya, Sebenarnya macam ni cikgu. Kenapa? Saya kurang waktu belajar dan kadang-kadang saya pun tak dapat nak masuk kelas PDPR kerana saya terpaksa bekerja bagi menambah hasil pendapatan keluarga saya. Macam yang kita tahu sekarang ni, ramai orang yang di luar sana kehilangan pekerjaan akibat COVID-19 ni. Dan ayah saya adalah antara orang yang dibuang kerja. Saya sekarang ni menolong ibu saya menjual keropok leko sebagai duit tambahan bagi menyara keluarga kami. Sementara menunggu ayah saya mendapat kerja baru. Saya berharap dan merayu kepada cikgu agar memahami keadaan saya sekarang ini. Dina, cikgu simpati dengan awak. Baiklah, cikgu akan bagi kelonggaran tapi ada syarat. Pastikan kerja sekolah dan tugasan awak mesti lengkap. InsyaAllah cikgu, saya akan cuba kalau awak ada terbaik. masalah dan perlukan bantuan, bagi tahu je saya. Firas, saya dapat aduan daripada ayah awak yang awak ni tak nak masuk kelas. Tuition online pun tak nak masuk. Apa masalah awak sebenarnya ni? Saya hilang motivasi dan semangat untuk belajar cikgu. Sebab jadual saya ni amat padat cikgu. Pada waktu pagi saya ada kelas PDPR, lepas tu waktu petang pula ada tuition online. Jadinya ini je lah masa untuk saya nak buat kerja rumah. Maksudnya dalam masa untuk kelas PDPR dengan tuition online. Jadi saya rasa kerja ni bertimbul-timbul. Lagi satu, saya ni tak rajin buat kerja rumah. Stres cikgu. Saya hilang semangat cikgu untuk teruskan belajar cikgu. Cikgu ada apa-apa cadangan? Yes. Perkara ni memang biasa dilalui oleh setiap murid. Memang setiap tahun, terutamanya budak SPM. Cuba awak fikir pasal abang kakak awak yang SPM tahun ni. Mereka tu dah lah sekolah tak sampai 6 bulan, tiba-tiba je kena jawab kertas SPM. Firas, jalan hidup kita masih panjang dan tak perlu pun nak tergesa-gesa. Macam tu juga dengan manusia. Kita lahir bukan terus kita boleh berlari, tapi kita kena mula dengan duduk, merangkak, kemudian berdiri. Tu pun kena ada bantuan. Lepas tu baru kita boleh berjalan.
Tapi kadang-kadang kita terjatuh juga sebab kesilapan, kecuaian dan kekurangan kita. Perlahan ya Firas. Azim, saya dapat aduan daripada kawan-kawan yang awak ni selalu sangat main game sampai lewat malam. Lepas tu selalu sangat tak masuk kelas PDPR sebab bangun lambat. Betul ke perkara ni Azim? Perkara ni tak benar cikgu. Siapa yang beritahu cikgu perkara ni? Azim, kau jangan nak menipu aku, jangan nak menipu cikgu Budak kelas bawah pun dah tahu yang kau main game sampai tengah malam. Apa lagi kau nak sembang ni Sekali kau boleh cakap. Azim, Firas, sudah. Firas, masa cikgu bercakap, janganlah menyampuk. Nampak kurang sopan. Azim pula, cuba kamu beritahu kepada cikgu. Saya nak minta maaf cikgu. Saya dah cakap ni. Saya salah sangka. Minta maaf cikgu. Ya betul, punca saya tidur lambat ialah main game. Saya asyik tidur lambat je. Minta maaf cikgu. Kamu semua ni dah besar. Sepatutnya kamu semua tahu bagikan masa dengan baik. Kamu semua kan akan menduduki peperiksaan SPM tahun depan. Jadi sepatutnya kamu dah sedar dari sekarang. Saya tak nak perkara ni berlaku ya Azim. Baik cikgu, saya tak akan ulangi perkara ni lagi. Bagus. Ini yang saya nak dari murid-murid saya. Biarpun dunia ni berubah macam mana pun, tugas awak semua sebagai pelajar adalah menuntut ilmu. Dan tugas saya sebagai cikgu adalah untuk membimbing awak semua. Jangan pernah putus harapan. Setiap perkara yang berlaku pasti ada hikmah dia. Mungkin jalan hidup awak ni berbeza dengan mereka yang lain, tapi mungkin awak semua boleh menimba ilmu yang baru. Saya berharap awak semua dapat kesedaran daripada sekarang dan buktikan kepada saya bahawa awak semua boleh. Akhir sekali, belakang parang jika diasah lagi kan tajam. Yang bulat tidak akan datang bergolek, yang pipih tidak akan datang melayang. Setiap insan perlu berusaha untuk mencapai suatu maklumat tidak kira apa situasinya, maupun pelajar, guru, doktor atau usahawan. Sekian, terima kasih. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir. Kecilnya kemungkinan, ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan